Terstart. Tapi belajar juga. Maka fadilat dia ataupun pahala dia lebih daripada 1000 rakaat solat sunat. Lebih daripada 1000 rakaat. Jadi rugilah siapa yang tak belajar. Sebab dia punya pahala ataupun fadilat ilmu, majlis ilmu lebih
lebih baik daripada, lebih besar daripada amalan tu sendiri. Dia tak amal pun. Tak amal pun. Tapi belajar je. Dah tahu dah tak amal. Tetap juga besar fadilatnya. Baik, mari kita tengok sembahyang takut macam mana. Kata pengarang, sembahyang takut ni adalah sembahyang dalam medan perang. Dinamakan sembahyang takut. Dalam bahasa Arab disebut salatul khauf. Solat tu solat lah. Khauf tu takut. Khauf tu takut. Maknanya menunaikan sembahyang fardu dalam ketakutan. Kerana manusia, takut kerana manusia, atau tentera, takut kerana tentera. Tentera tu manusia lah juga. Dalam medan peperangan, sentiasa dalam keadaan ketakutan. Sembahyang tu nama sembahyang khauf. Setengah ulama dia kiaskan lagi. Bukan sekadar takut dalam peperangan aja. Takut dekat binatang sekalipun. Tak nak takut kalau ada tiba-tiba je harimau banyak terlepas ke apa, tak tahu lah, tiba-tiba duk kacau sangat di hutan dia keluar pakat-pakat. Tunggu standby aja. Kita kalau nak keluar rumah kena hati-hati. Tiba-tiba kalau keluar rumah tengok ada banyak harimau. Dia tak terekam. Kita gerak dia gerak, kita gerak dia gerak. Seram, macam mana nak buat? Sembahyang sama juga. Ada setengah ulama dikiaskan sembahyang takut. Yang bukan kerana peperangan aja. Janji takut. Takut apa pun sekali pun. Mungkin kerana kebakaran. Kalau dia bergerak takut nanti terbakar. Banjir. Kalau dia tak lambat perhati je, habis kena air dia banjir, hanyut contohlah. Buatlah apa-apa masalah pun. Cuma yang biasanya bila sembahyang takut ni, sembahyang kerana peperangan lah. Takut, peluru, panah dan sebagainya. Jadi solat khauf ni maknanya dalam peperangan. Siapa yang masuk peperangan? Peperangan pula memanglah kita ni sebenarnya kena tahu juga bab perang-perang ni. Hukum asalnya fardu kifayah. Fardu kifayah perang ni. Jika sebahagian macam askar kita dah perang, maka kita jadi lepaslah. Fardu kifayah. Sebahagian buat, yang lain lepas. Tapi bila dah sertai peperangan, haram pula keluar. Fardu ain. Untuk teruskan peperangan tak boleh keluar. Jadi sebelum nak masuk perang tu kena jangan nanti kan tengah-tengah ada perang patah balik. Tak boleh. Hukumnya bila dah masuk perang jadi fardu ain, tak boleh patah balik. Tapi hukum asal dia fardu kifayah. Dan fardu kifayah, yang kata fardu kifayah tu kadang-kadang perang tu jadi fardu ain. Jadi kena belajar jugalah. Bila negara kita orang kafir datang serang, hukum menyertai peperangan waktu tu fardu ain. Dia panggil mempertahankan negara lah. Fardu ain. Ataupun ketua negara lah kita kata, dia mengarahkan untuk pergi perang. Rakyat dia semua kena pergi perang. Jadi fardu ain juga. Bila sebut fardu ain, kewajipan dia sama lah macam sembahyang, puasa sama lah. Kalau tidak, kalau tak buat berdosa. Kalau pergi perang kat negara orang kafir, kan orang kafir tu ada buat hal lah contohnya, tu fardu kifayah. Contoh pergi Palestin ke apa, tu fardu kifayah. Fardu ain ni bila dua keadaan. Orang kafir datang serang ke negara kita, wajib mempertahankan dalam maksud peperangan. Yang kedua, pemerintah Islam yang suruh pergi perang. Ada negara-negara yang kena serang dan negara tu memang ada usaha sama. Kalau 5-6 negara ni, kalau kami kena serang, kau kena bantu. Kalau aku kena serang, pakat-pakat bantu. Jadi waktu tu pemerintahan kata wajib pergi, kena semua rakyat-rakyat kena pergi perang. Kena pergi. Bila kita sebut perang, bukan semestinya perang pergi kat medan pertempuran. Yang tukar masak, masuk pergi perang lah juga tu. Obat-obatan. Kalau sekarang mungkin perang cara lain lah kot. Mungkin cara lebih lagi tu. Mungkin dari sudut teknologi. Nanti pergi ya. Jadi nak tak nak memang kena belajar juga perang. Cuma mudah-mudahan kita tak termasuk lah dalam mana-mana peperangan. Tengah-tengah perang, adakah wajib solat? Wajib solat. Walaupun perang. Okay. Dan solat, dituntut solat tadi tu, solat seorang-seorang ke? Tidak.
tetap ada tuntutan solat berjemaah. Ada tuntutan solat jemaah juga. Sebab tu kita akan masuk ni 4 cara solat ni, solat jemaah. Maknanya kita faham dalam peperangan dituntut solat. Kita masih boleh terima lagi. Alah, perang memang tuntut solat. Dan solat tu berjemaah. Cuma bukan wajib lah, maksudnya solat wajib, tapi berjemaah tu tak wajib. Cuma kalau kita fikir balik, dalam keadaan peperangan, bila-bila boleh mati pun ada tuntutan berjemaah. Tu. Tiba-tiba kita ni tak ada apa pun. Tak ada nak tembak pun. Tak ada sniper pun tunggu kat luar. Masuk Salahuddin, pop, pop, 3 orang dah tumbang. Lepas tu yang ni lepas, 3-4 orang lepas. Masuk pula, pop, tak ada pun. Pun tak datang. Pun tak datang kita ni. Sedangkan ketika solat dalam keadaan perang pun ada tuntutan, tapi bukan tuntutan fardu ain lah. Cuma ada tuntutan untuk solat berjemaah. Dan tuntutan solat jemaah tu bukannya kata kerana peperangan boleh jamak. Tak boleh jamak. Tapi cuma cara semayang dia lain sikit. Solat berjemaah tu lain sikit. Mari kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Maka cara sembahyang ini ada 4 macam, ada 4 cara. Dia maksimum ulama, ada perbahasan ulama lah, maksimum 18 cara. Yang masyhurnya 4. Dan daripada 4 ni terbahagi kepada 2. Satu solat dia panggil khauf, solat takut. Satu lagi solat syiddatul khauf. Solat khauf ni solat takut, solat syiddatul khauf ni bersangatan takut. Ada 2 lah. Yang bersangatan takut ni ada 1 cara je. Yang cara yang keempat. Solat takut ni ada 3. Tapi kalau kita tengok perbahasan ulama, sebenarnya bukan 3 je. Ada 18 cara sembahyang. 18. Banyaknya. Sembahyang dalam keadaan ketakutan, dalam peperangan, secara berjemaah. Mari kita tengok cara yang pertama. Cara yang pertama, sembahyang takut. Musuh, peperangan ni, musuh berada di tempat bukan pihak kiblat. Musuh tapi bukan tempat bukan pihak kiblat. Okey? Dan bilangan mereka itu sedikit. Musuh sedikit, manakala orang muslimin lebih ramai. Okey, cara sembahyang dia serta ada cukup kekuatan boleh bertahan. Tapi belum berperang lagi. Ini bukan duduk tembak bukan. Perang ni dia bukannya perang pergi-pergi, bukan. Mula-mula duduk tunggu jauh dulu. Hantar seorang dulu. Wakil, bincang dulu seorang dengan seorang, duduk tengah-tengah. Tengah-tengah bincang, tak berhati, patah balik. Boleh tengah, belum lagi, datang balik yang lain pula. Kadang-kadang berdua ni bergaduh, dung, seorang mati. Yang ni patah balik, seorang, kita dah bunuh dia, musuh. Datang lagi seorang dulu. Tapi bila dah sampai satu tahap, baru. Jadi ketika, namanya perang lah juga. Ketika masih lagi, istilah kalau kita dulu, kita tak ada kot. Istilah dia panggil bersedaging. Jika dah bersedaging, itu dah panggil syiddatul khauf. Itu lain cara. Ini belum bersedaging. Duduk jauh-jauh. Mungkin sniper jauh-jauh, tup. Mungkin panas soal katu jauh. Mungkin duduk aja, standby aja. Kita 3 hari kita standby. Biar dia orang penat dulu. Biar dia orang tak cukup air. Sebab kita ada sumber air, contoh. Dia tak pegang lagi, cuma duduk gitu. Jangan berhati-hati, sentiasa berhati-hati. Masuk perang yang 3 cara ni macam tadi. Belum masuk lagi, ni. Jadi boleh bertahan sebab muslimin lebih ramai, pihak musuh sikit. Dalam keadaan semacam ini, apabila hendak sembahyang, imam berjemaah juga tu. Imam hendaklah membahagi tentera muslimin kepada 2 pasukan. Satu pasukan berjaga di hadapan, berjaga menghadap musuh. Sebelah hadapan imam. Kalau imam kat sini, satu kumpulan duduk depan imam. Jaga musuh lah. Standby. Okay? Dan pasukan yang kedua diperintahkan berbaris di belakang imam. Satu kumpulan, imam, kumpulan lain yang duduk belakang. Okay? Ia pun sembahyang bersama mereka yang di belakang tu. Yang depan yang sembahyang, yang belakang tu. Yang depan standby. Yang belakang tu sembahyang, maksudnya yang imam jadi imam, yang kumpulan belakang ni sembahyang. Jadi makmum lah. Bila imam berdiri rakaat kedua, sembahyang lah ikut. Berdiri imam rakaat kedua,
Makmum di belakang hendaklah berniat mufaraqah. Maksud berdiri baca macam biasa, tak apalah kat depan ada standby. Apa-apa hal boleh batalkan sembahyang pergi segang. Takkanlah kalau kena segang nak sembahyang lagi kan. Boleh batal, jadi boleh nampak dan ada orang jaga. Kalaulah musuh bukan kat depan, musuh kat sana, kiblat kat sana, jadi imam sembahyang ke sana, makmum sembahyang ke sana, satu kumpulan duduk sini standby. Kalau apa-apa hal yang ramai-ramai ni kata, oh apa ni, kita kena serang, yang tadi yang duduk sembahyang tadi boleh batalkan sembahyang untuk mempertahankan. Jadi yang ni kalau duduk depan, jadi yang duduk depan ni duduk jaga-jaga, yang imam jadi imam lah, yang makmum kat belakang, kumpulan yang kedua duduk belakang. Bila rukuk i'tidal semua macam biasa, masuk rakaat kedua, makmum belakang ni mufaraqah. Dia sembahyang seorang-seorang. Bukan sembahyang seorang, mufaraqah. Dapat satu rakaat dengan imam, mufaraqah. Lepas mufaraqah, okey, di belakang hendaklah berniat mufaraqah. Makmum yang belakang tadi, niat mufaraqah. Dan menyudahkan sembahyangnya secara bersendirian. Sembahyang sendiri, laju-laju. Imam stay, berdiri. Rakaat kedua. Jadi imam kena baca panjang sikit ya. Baca panjang. Ya. Yeah. Lepas itu mereka berpindah ke hadapan. Lepas habis sembahyang salam semua, kata sembahyang 2 rakaat subuh lah kot. Lepas habis satu rakaat lagi tambah sembahyang sendiri, dia ni pergi depan mengambil alih berjaga, duduk berjaga pula. Dan pasukan yang hadapan ni duduk berjaga awal-awal yang tak sembahyang lagi, dengan musuh tadi pergi ke belakang imam, dan yang sedang dalam rakaat kedua baca panjang, mereka berjemaah bersama imam dalam rakaat kedua. Allahu Akbar, rakaat kedua. Apabila imam membaca tasyahud tahiyat, dia bukan masbuk macam kita. Lain, masbuk macam kita yang baru masuk tadi sembahyang terus, nanti imam salam tambah satu kan? Bukan. Kalau sembahyang 2 rakaat tambah satu lah. Kalau sembahyang 3 rakaat tambah lah kan? Bukan cara macam tu. Apabila imam membaca tasyahud tahiyat akhir, makmum itu bangun mengerjakan rakaatnya. Masa tahiyat akhir tu. Imam tahiyat akhir. Bila imam tahiyat akhir, makmum tadi bukan tahiyat akhir juga. Nanti imam salam tambah rakaat. Bukan. Bila imam tahiyat akhir, makmum terus bangun. Rakaat kedua lah makmum tu. Imam tunggu duduk tahiyat. Baca panjang sikit tahiyat. Baca doa panjang sikit dalam tahiyat tu. Makmum naik, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal. Okey. Kemudian, sehingga tahiyat akhir sama dengan imam. Imam tunggu lah. Okey. Apabila imam membaca tasyahud, makmum itu bangun mengerjakan rakaatnya. Yang kedua, kemudian mereka mengejar imam, mengejar imam yang sedang menunggu dalam tasyahud akhir. Seterusnya, mereka memberi salam beserta dengan imam. Sama-sama bagi salam dengan imam. Ini sembahyang Nabi SAW di dalam peperangannya di suatu tempat bernama Zatul Raqa'. Itu cara sembahyang. Jadi kenapa buat macam ni? Kenapa tak masbuk macam biasa? Kerana kumpulan pertama dia dapat kelebihan berjemaah bersama imam, dapat kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Dia pahala berjemaah dapat. Dan pahala takbir pun dapat, dia panggil. Pahala takbiratul ula dia panggil, dapat dengan imam. Pada rakaat kedua dia mufaraqah, tak apalah, dia dapat berjemaah 27 dan dia dapat pahala takbiratul ula dengan imam. 2. Kalau makmum yang kedua ni jadi masbuk, makmum tadi dapat takbiratul ula pun tak dapat dengan imam, tak dapat apa-apa dengan imam, cuma dapat pahala 27 saja. Ini tidak adil lah, macam tu lah. Jadi macam mana? Walaupun makmum yang kumpulan kedua tak dapat takbiratul ula dengan imam, apa maksud takbiratul ula? Imam takbir, dia takbir. Itu dah pahala asing, pahala ekstra. Dia tak dapat yang tu sebab dia kan masuk rakaat kedua, tapi dia dapat salam dengan imam. Dapat salam dengan imam, pahala lain pula. Jadi kalau kita duduk sembahyang tadi, imam takbir, tegur takbir. Imam salam, tegur salam. Selain daripada dapat pahala 27, dapat pahala takbiratul ula, dapat pahala salam dengan imam. Pahala lain, ekstra. Jadi dalam kes tadi, kumpulan pertama dapat takbir dengan imam, kumpulan kedua dapat salam dengan imam. Sampai macam tu sekali, dia kata, solat jemaah ni besar. Boleh masbuk? Oh tak boleh. Kami nak juga kelebihan. Cuma boleh buat dalam peperangan aja lah. Nak bagi tahu besar solat berjemaah. Jadi tu cara pertama. Nabi pernah berperang dan Nabi sembahyang cara macam ni dekat satu tempat bernama Zatul Raqa'. Cara macam ini boleh dilakukan
pada sembahyang 3 rakaat dan 4 rakaat, iaitu dengan digilir-gilirkan. Dan dalam sembahyang ini imam kenalah membaca surah yang panjang untuk memberi peluang puak-puak itu bergerak. Macam mana? Rakaat dua-dua lah. Kalau rakaat, kalau 4, kalau 3 lah. 3 kalau maghrib 3, 2 1 lah. Ataupun boleh juga 1 2 boleh juga. Sebab rakaat lepas tahiyat awal tak ada surah. Jadi 2 rakaat aja. Jadi kalau 3 rakaat, lepas 1 rakaat, makmum yang awal ni kumpulan pertama mufaraqah sembahyang sudah kan maghrib tadi tu sendiri 2 rakaat lagi. Kemudian dia pergi berjaga balik, dia duduk berjaga tu, duduk belakang, masuk rakaat kedua bersama imam dan terus habis salam dengan imam dapat 2 rakaat lah, lebih sikit lah. Sebab 3 rakaat takkan dapat 1,5 kan, jadi pelik pula. Jadi terpaksa yang ada yang untung lah. Ataupun yang boleh dapat 2 rakaat pun boleh. Kumpulan pertama 2 rakaat, kemudian masa rakaat ketiga tak boleh juga. Sebab rakaat ketiga tahiyat awal. Dalam tahiyat awal tak boleh. Dia kena 1 rakaat, 1-2 je. 1-2. Sebab rakaat ketiga tak ada surah. Jadi kalau 3 rakaat, kumpulan kedua tu dia dapat 2 rakaat lah. Dia dapat lebih dengan imam lah. Okay. Sama lah juga ketika imam rakaat kedua dia mufaraqah dan dia sudahi 2 rakaat lagi. Kumpulan yang kedua masuk rakaat kedua dengan imam. Bila imam tahiyat akhir, imam tunggu, makmum tadi tambah lagi. Baca tahiyat awal macam tahiyat awal lah, tambah lagi 1. Okey, selesai. Kalau 4 rakaat, kalau 4 rakaat macam tu juga. Cuba bergila-gila dia kata itu. Imam kena baca surah panjang sikit. 1. Dan boleh juga buat walaupun imam tak baca surah, cuma tak disunatkan baca surah rakaat ketiga dan keempat, imam boleh juga baca surah. Maka kalau dalam keadaan 4 rakaat atau 3 rakaat, boleh buat beberapa grup. Boleh juga. Imam rakaat pertama, makmum kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama bersama imam. Imam rakaat kedua, makmum tadi mufaraqah. Bila mufaraqah, sembahyang sendiri. Kalau 4 rakaat, sudah kan 3 sembahyang sendiri. Habis sembahyang, pergi berjaga. Kumpulan yang kedua pula duduk rakaat kedua bersama imam. Kemudian sembahyang. Bila imam naik rakaat ketiga, makmum ni mufaraqah. Boleh juga. Mufaraqah, sembahyang sendiri. Cuma itulah. Rakaat ketiga pun sama juga. Rakaat ketiga, yang ni dah mufaraqah, dah habiskan sembahyang. Kumpulan ketiga, kumpulan keempat. Cuma yang untung, kumpulan yang pertama dengan kumpulan yang terakhir lah untung kat situ. Sebab dia dapat salam dengan imam, dapat takbir ihram dengan imam. Itu yang saya kata 18 tu. Dalam kitab kita tulis macam tu je. Yang pertama, padahal dia boleh lagi. Ada lagi keadaan yang boleh sampai 18 kali, tapi lebih kurang aja sebenarnya. Okey. Selesai. Cara kedua pula. Keadaan yang kedua, keadaan dan kedudukannya sama juga macam yang pertama. Sama juga macam yang pertama. Sembahyang dia. Tetapi tiap-tiap puak itu, tiap-tiap satu kumpulan, sembahyang dengan sempurna. Sembahyang dengan sempurna. Imam duduk depan, makmum duduk belakang, sembahyang sampai habis. Puak yang belakang sembahyang dengan sempurna bersama imam. Daripada awal takbir sampai habis. Lepas selama mereka berpindah ke hadap. Apa tu? Lepas tu mereka tadi berpindah ke hadapan mengambil alih berjaga. Dan puak yang di hadapan pula sembahyang bersama imam. Jadi maknanya imam sembahyang jadi imam, makmum tadi sembahyang sampai habis. Ada 2 puak juga. Yang satu lagi tu berjaga, pegang senapang, berjaga-jaga. Selepas sembahyang habis, yang dah habis sembahyang ni pergi berjaga, yang berjaga tu pula sembahyang. Cuma siapa nak jadi imam? Dia kata kat sini, sebenarnya boleh aja imam lain jadi imam lain lah. Kumpulan yang kedua tu salah seorang jadi imam lah. Itu cara boleh juga. Jadi maknanya kumpulan yang kedua ni, seorang yang lain pula jadi imam, kemudian yang lain jadi makmum. Yang itu macam sembahyang biasa lah. Macam kita sekarang pun boleh buat 2 grup, satu sembahyang sampai habis. Bila dah habis, yang satu ni pergi berjaga, kumpulan kedua pula sembahyang, seorang jadi imam sampai habis. Dalam tu tak ada dalam kitab kita. Boleh juga buat macam tu. Itu memang normal lah. Yang kitab kita lain sikit. Iaitu dia kata, imam kena sembahyang 2 kali. Sekali lagi sembahyang i'adah. Kenapa jadi macam ni? Kerana
dalam peperangan, imam tu, dalam peperangan, yang jadi ketua peperangan adalah ketua negara. Dia duduk kat depan. Dan bila sembahyang, dia jadi ketua sembahyang. Sebab tu kata, imam-imam ni bukan imam sembahyang aja dalam Islam kita. Imam ni imam ketua negara. Dia paling besar dalam negara tu. Dia patutnya boleh jadi imam. Malah kalau dia pergi sembahyang Jumaat ke apa ke, dia yang jadi imam, jadi khatib. Itu sepatutnya. Cuma tak salah lah yang lain boleh jadi imam. Cuma dia banyak kerja kan, busy lah apa, tak apalah. Cuma sepatutnya hukum asal, dia lah kena jadi imam. Bila dia dekat masjid tu, kenapa duduk belakang pula? Dia kan imam. Imam tu apa? Dia kan ketua. Ketua tu imam. Maka dia jadi imam. Kalau perang, dia duduk depan. Jadi bila dia jadi imam, sebab tu, bila satu kumpulan ni dah semayang, makmum satu kumpulan dah semayang, kemudian yang lain ganti, kenapa pula orang lain nak jadi imam? Dia lah jadi imam. Dia ketua. Cuma dia dah semayang dah tadi. Itu jadi semayang dah, semayang ulangan. Dia tak sama dengan orang kafir tau. Orang kafir, ketua dia dalam peperangan duduk paling belakang. Dia kerja bagi tahu je. Beritahu je. Serang kat sana, serang. Komander dia. Tapi dalam Islam, yang itu, akulah nak mati dulu syahid. Duduk depan. Dia lain. Orang kafir lain. Malah dia duduk dekat tempat dia. Dengan aircon, dengan apa. Dia cakap je. Dia tengok ada kamera semua siap lah. Dia cakap je, okey, yang ni serang tadi, yang senang. Yang paling besar. Dia tak ada depan. Dia tak ada depan. Tu orang kafir punya. Sebab orang kafir kalau mati, habis lah. Orang Islam kalau mati, dia tahu dah tempat dia kat mana. Malah kalau mati, dia perang kerana perang dengan orang kafir, tak boleh dimandikan. Dengan maksud tanam gitu aja. Kerana apa? Dia panggil syahid. Mati syahid. Mati yang disaksikan oleh para malaikat. Syahid namanya. Syahid ni saksi kan. Jadi dia nak syahid. Itu kita lain. Kita beza. Kita kalau perang lagi besar, lagi duduk kat depan. Lagi besar jawatan. Yang paling besar, aku paling besar, aku duduk depan. Bergaduh nak depan. Kau kecil, aku arahkan, kau duduk belakang. Yang lagi kecil, lagi duduk belakang. Tapi kalau kita tengok orang kafir tak, lagi kecil lagi duduk depan, biar mu mati dulu. Kita tahu daripada apa? Daripada main chess, catur. Itu adalah peperangan, cara peperangan, teknik peperangan yang berasal daripada gereja. Gereja ni, dia punya apa, Tok Imam, Tok Bilal macam tu lah kita kata, dia punya tu tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin, nak buat apa? Kelik-kelik aku tengok mu tengok aku, kelik mu tengok aku, tak boleh kahwin. Mereka tak boleh kahwin. Kerana kahwin tu telah akan menghalangkan mereka daripada menuju kepada Tuhan. Mereka kata gitu. Jadi tak tahu nak buat apa, mereka cipta satu catur. Sebab mereka juga termasuk juga ketika mesyuarat peperangan, mereka ada sekali. Sebab orang kafir, bila dia perang, dia mesti sekali yang sebarkan dia punya agama. Dia mesti sekali. Dia bukan perang saja. Perang sambil-sambil sebar. Jadi dia ada juga orang-orang dia kat situ, orang-orang gereja itu. Jadi dia reka. Bila dia reka cara main chess, catur tadi tu, cuba tengok yang kepala botak duduk kat mana. Semua duduk kat depan. Apa nama dia? Pion. Pion. Duduk kat depan. Knight, castle, bishop. Nampak? Nama pun bishop. Bishop tu ada gereja punya jawatan dalam semua duduk dekat belakang. Tapi kalau nak gerak-gerak yang itu dulu kan, dia mati dulu. Itu lain. Kalau Islam punya katalah ada permainan, Islam tak adalah permainan macam tu. Sebab tu lara je, mengarut je. Kalau permainan, dia mesti buat yang kuat mesti duduk depan. Dia mati dulu. Sikit lah. Jadi, bila dia jadi imam, ketua negara ni, dia jadi imam, yang lain semua makmum dia. Lepas dah yang sebahagian lagi duduk jaga, habis dah semayang, yang dah semayang ni pergi jaga, yang duduk berjaga tu semayang, imam tu, ketua negara tu jadi imam juga. Cuma semayang ni apa? Dia panggil semayang i'adah. Semayang ulangan. Jadi imam tadi tetap jadi imam juga sekali lagi. Makmum tadi makmum semayang sekali lah. Imam semayang i'adah. Ini sembayang, ini cara ni ialah Nabi SAW di dalam peperangan di suatu tempat bernama Batnu Nakhlin. Nama tempat tu. Jadi sembahyang imam yang kedua itu sunat baginya. Bagi imam tu sunat. Cara ini boleh berlaku pada sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Ialah boleh semua rakaat. Malah sembahyang i'adah ni kita pernah masuk dulu. Dia boleh buat dekat sekarang, boleh buat. Bukan semestinya sembahyang i'adah ni mesti waktu pegang, tidak.
Boleh waktu pegang boleh, waktu tak pegang pun boleh. Contohnya kita sembahyang subuh tadi. Sekarang ni pukul 6.52, subuh ada lagi. Tiba ada orang baru sampai. Sorang lah. Dia kata, Allah, dia nak kata, subuh dah habis lah, lambat bangun. Dia kata, tak apalah semayang lah. Kita nak semayang ni, boleh. Boleh jadi makmum, boleh jadi imam, boleh. Yang dah semayang. Kalau jadi imam, boleh juga jadi imam. Dia panggil semayang i'adah. Sembahyang ulangan. Tapi dia ada syarat-syarat. Syarat, banyak syarat jugalah. Antara syaratnya, dia mesti, niat semayang fardu juga. Jangan tiba-tiba sunat pun. Tapi hukum dia semayang i'adah tu sunat. Tapi niat fardu. Dia banyaklah syarat-syarat. Antara syaratnya kalau dia jadi imam, dia takbir, makmum kena takbir segera. Kalau makmum lambat takbir, imam batal. Adalah beberapa syarat. Contoh kalau yang semayang i'adah tadi, dia jadi imam. Dia pun Allahu Akbar. Makmum tadi, Allah, batal wuduk pula. Seorang. Dia pergi ambil wuduk. Bila dia pergi ambil wuduk je, yang semayang seorang tadi batal. Semayang i'adah, dia mesti semayang berjemaah sepenuh yang mungkin. Sikit pun kalau boleh, tak ada semayang seorang. Kalau dia jadi imam, dia takbir, makmum tak takbir lagi, maknanya dia semayang seorang. So, kalau kita tengok imam tadi kan, imam takbir kan. Sebelum makmum takbir, imam tu semayang seorang tu. Cuma berapa saat? 1-2 saat aja dia semayang seorang, lepas tu jadi baru makmum masuk. Tapi tadi semayang, tak apalah semayang tadi. Tadi semayang fardu. Kalau yang anda tak boleh. Lepas imam takbir, makmum mesti terus takbir. Dalam kadar yang agak-agak lah juga. Jangan sampai lama. Contohnya 10 saat. Makmum tak takbir-takbir lagi. Sekurang-kurangnya seorang makmum kena takbir lah. Bila imam takbir. Kalau semayang yang ada. Kalau imam tu yang ada. Imam tu ulang. Bila imam takbir, makmum kena takbir segera. Agak-agak dalam berapa? 5 saat? Lama tak 5 saat? 5 saat tu paling lama lah. 6 saat, 7 saat batal lah imam. Imam batal. Sebab apa? Dia dah semayang subuh dah. Nak semayang kali kedua, wajib jemaah. Sekarang ni mana jemaah ni? Tak ada pun. Ada kat belakang. Selagi tak takbir, tak nama jemaah. Yang jemaah ni pula sibuk dah lah, kilah kain lah, buat gitulah. Qul a'udzu birabbin nas. Habis. Imam batal. Kalau yang semayang i'adah tu jadi makmum tak apa. Imam tu semayang baru first sebelum semayang, makmum yang nak ulang. Boleh dia mana-mana makmum atau imam boleh jadi i'adah. Makmum ni ulang, imam semayang yang pertama. Yang tadi kalau dia bawa datang, boleh aku nak tolong kau. Kau jadi imam. Sebab kau tak semayang lagi. Dia pun takbir. Makmum yang ada ni takbir lambat tak apa. Sebab bila dia baru semayang, dia tak syarat terus berjemaah. Jadi itu semayang selain daripada waktu pegang. 2 cara. Sebab kalau semayang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat pun sama lah. Yang ketiga. Cara yang ketiga. Cara yang semayang yang ketiga. Kedudukan musuh di pihak kiblat dengan tiada apa-apa perlindungan. Sebab tetapi pasukan muslim ramai, tapi duduk berdepan macam tu. Perlindungan tak ada. Maksudnya tak ada sebahagian yang jaga. Sebab apa? Musuh mungkin musuh duduk depan bahaya. Jadi semua pakat-pakat nak semayang. Yang tadi bahagi 2, yang ni tak ramai-ramai. Sekali semayang semua. Tetapi pasukan muslim ramai. Ketika itu, imam hendaklah memerintahkan makmumnya berdiri 2 saf. Dan sembahyang serentak semua sekali. Imam, saf pertama, saf kedua. Okay. Sembahyang sekali ni, tak ada yang jaga. Boleh juga buat cara ni. Apabila imam sujud, imam sujud, maknanya semua macam ni. Imam baca semua, imam rukuk, semua rukuk. Imam i'tidal, semua i'tidal. Macam tu betul. Imam sujud, nanti dulu. Ketika imam sujud, takkan tiba-tiba sujud. Mana rukuk i'tidal? Jadi dia pakai terfaham-faham lah. Bila imam sujud tu maksud, bila imam rukuk, semua rukuk. Saf pertama, saf kedua. Bila imam i'tidal, semua i'tidal. Saf pertama, saf kedua i'tidal. Bila imam sujud, nanti dulu. Bila imam dan sembahyang serentak. Apabila imam sujud, hendaklah saf yang pertama sahaja sujud. Saf pertama sujud bersama imam. Dan saf yang kedua menunggu. Maksudnya tak boleh sujud. Duduk dalam i'tidal. Menunggu menjaga musuh dalam i'tidal. Mungkin pegang panah, mungkin pegang pistol, pegang sniper, pegang. Mungkin tengok gini.
Waktu tu tak adalah gerakan kan. Tak adalah tiga gerakan, tengok bahaya. Soh yang kedua. Soh yang pertama sujud. Apabila imam jadi soh yang kedua tunggu dalam i'tidal. Apabila imam bangkit bersama soh pertama, imam pun bangkit soh pertama, maka sujud pula soh yang di belakang. Soh yang kedua pula sujud. Tujuan apa buat macam ni? Tujuan ada yang jaga. Jangan tengah-tengah sujud semua kena serang. Kena ambush. Jangan gitu, tu je. Kan? Sembahyang macam ni yang Jibril mari ajar. Ketika ketika asbabun nuzul, sebab turun ayat Quran, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Sembahyang ketika tu satu peperangan, musyrikin Mekah dia jadi spy, dia perhati je orang-orang Islam. Dia tak perang lagi, tapi dia perhati aja, dia hantar spy. Yang mana dia tengok ada orang pada waktu yang tertentu, ada orang Islam ni dalam tu dia duduk sembahyang ramai-ramai. Masa tu tak ada lagi sembahyang takut ni. Jibril tak ajar. Dan Jibril nak ajar ni. Tapi waktu tu tak berlaku apa lagi. Pakak-pakak sembahyang ramai. Kata musyrikin ni, dia kata apa? Ish, kalau kita pergi segang tahan dia sujud, oi, kita garanti menang ni. Kita pergi segang. Betul, tengok-tengok. Dia duduk di antara dua sujud pula. Dia duduk balik lah. Bahaya ni. Dia sujud balik. Dia sujud 2 kali ni. Kalau kita serang waktu ni, kita boleh menang ni. Lepas tu dia pun naik rakaat kedua. Tapi dia nak serang, dia ni kena kembali balik kepada pekalan dia, dia kena panggil. Tak sempat lah habis semayang dulu. Cuma dia kata, lain kali kalau dia buat benda tu, dia tak tahulah benda tu apa. Benda tu semayang lah maksudnya. Orang kafir mana tahu dia duk buat benda-benda Allah yang bergerak-gerak tu, tunduk-tunduk, rukuk, sujud-sujud tu. Masa dia sujud, masa tu kita serang. Kita ambush. Waktu tu waktu Zuhur, semayang Zuhur. Kemudian salah seorang ni dia kata, aku dah spy lama dah ada orang ni. Lepas semayang ni, ada satu lagi semayang juga. Semayang asal lah maksudnya. Semayang lagi. Yang semayang lagi tu, dia buat lagi lama sujud daripada semayang ni. Duduk tu lama. Jadi waktu tu kita boleh serang ni. Jibril tahu. Bila diorang pergi buat rancangan, Jibril turun bagi tahu pada waktu lepas semayang Zuhur tu lah. Jibril turun, Jibril bagi tahu Nabi, lepas pada ni aku nak ajar kau satu semayang. Nama semayang tu semayang khauf ni. Lepas pada tu dia orang nak ambush, tengok-tengok lah. Ada jaga macam ni pula. Maka tak jadilah. Jadi sembahyang tu diajar oleh Jibril. Yang mana sembahyang yang macam ni diajar oleh Jibril kerana ada musyrikin Mekah nak serang. Dia dah memang target nak serang. Sebab tu akhir sekali sembahyang dia cara macam ni. Jadi dan yang tidak besar. Jadi lepas tu kedua-dua soft rukuk, mana tadi? Yang kedua menunggu, menjaga musuh. Apabila imam bangkit soft yang pertama, maka sujud pula soft yang di belakang, yang tunggu dekat i'tidal tadi. Kemudian mereka kejar imam pada qiyam rakaat yang kedua. Kejar imam rakaat kedua. Sebab apa macam ni? Sebab yang tadi bila sujud, yang soft kedua boleh jaga. Bila soft yang kedua, bila soft yang pertama ni bangun, soft kedua pula sujud, tak apalah sebab soft pertama jaga. Tu point dia untuk jaga tadi tu. Maka sujud pula soft yang di belakang itu, kemudian mereka kejar imam pada qiyam rakaat yang kedua. Lepas itu kedua-dua soft rukuk. Rakaat kedua pula lah rukuk. I'tidal bersama-sama imam. Ni rakaat kedua pula. Lepas itu apabila imam sujud rakaat kedua, hendaklah soft kedua pula berpindah ke hadapan, pergi ke depan dan sujud bersama imam. Dan soft pertama berpindah ke belakang, berkawal masa dalam macam i'tidal, masa dalam i'tidal tadi. Kenapa buat macam ni? Kerana tengok makmum yang soft kedua kata, tadi engkau dapat sujud dengan imam, aku tak dapat. Macam tu, macam Allah bersungguhnya dalam perang ni nak bagi tahu solat jemaah ni, nak sangat sepatutnya bersungguh macam tu. Sepatutnya bersungguh macam tu. Nak duduk soft pertama, bersungguh macam tu. Kalau boleh, duduk belakang. Pasal bergaduh gitu. Jangan pakcik ni marah. Pakcik ni marah aku lah. Asyik dia je duduk depan. Sepatutnya gaduh gitu. Malah, aku nak depan juga. Aku nak depan. Nabi cerita. Orang yang betul-betul faham dalam solat jemaah. Akhir sekali macam mana? Sebab kita sama-sama datang. Engkau nak duduk depan. Aku nak depan. Depan ada satu je kosong. Yang lain datang awal. Untunglah dia. Yang kita ni. Jadi, sum. Aku menang. Sepatutnya macam tu.
Kalau boleh bertumbuk luar sebab dapat soal asyik dia dapat soal pertama. Aku main dulu. So, kalau nak bagi tahu kelebihan ni sampai bertumbuk. Tapi tak sampai bertumbuk maksudnya lain kali aku lah nak depan. Mu marilah awal. Dah tertang, mu lagi dah sini. Kau dah terlambat. Sepatutnya macam tu. Akhir sekali kita buat undi. Kita buat undi tak kira. Cari buatlah cara undi macam mana. Itu kalau orang tahu tentang kelebihan. Tengoklah ni cerita ni. Tengah perang. Patutnya banyaklah di maaf. Iyalah, bila-bila masa mati. Perang pula untuk Islam. Patutnya banyak maaf. Walaupun banyak maaf, saf yang kedua ni tak puati. Dia kata tadi kau dapat sujud dengan imam kan? Aku tak dapat, aku kena kejar. Sekarang ni aku nak sujud pula rakaat kedua. Yang rakaat pertama undur ke belakang, rakaat kedua pergi ke depan untuk dapat sujud dengan imam. Rakaat kedua tak boleh sujud dengan imam dah. Sebab dah dapat rakaat pertama. Bersungguhnya lah. Bersungguhlah sepatutnya. Sepatutnya. Okey? Sujud bersama imam dan saf pertama berpindah ke belakang berkawal masa dalam i'tidal tadi. Lepas itu mereka kejar imam. Kejarlah pula. Tadi dia tak kejar. Kali ni kau kena kejar. Dalam tasyahud, kalau 2 rakaat lah. Tasyahud tu tahiyat akhir kan. Kalau 2 rakaat, kalau 3 rakaat buatlah cara 3, buat 4, buat cara 4. Dia duduk dalam imam dah tahiyat akhir. Imam dah tahiyat akhir. Jadi makmum yang berdiri tadi tu terus sujud, duduk dan sujud dan tahiyat akhir. Tahiyat akhir tak apa sebab ada nampak apa-apa hal boleh nampak, boleh serang. Pakat-pakat tahiyat akhir, ya. Dan semuanya memberi salam bersama imam. Jadi maknanya dalam solat ni takbir bersama-sama imam pun dapat, salam pun dapat. Yang solat pertama tadi takbir dapat tapi salam tak dapat. Kumpulan kedua takbir tak dapat dengan imam tapi salam dapat. Yang ni dua-dua dapat. Takbiratul ihram dengan imam dapat, salam pun dapat. Yang ni lebih besarlah. Ya. Cara ni inilah sembahyang yang dilakukan oleh Nabi SAW di suatu tempat bernama Asfan di tengah jalan Madinah. Ada satu tempat. Cara ini boleh dilakukan sembahyang 3 dan 4 rakaat boleh juga. Cuma kalau 3 tu ada yang dapat untung 2 rakaat lah. Kalau 3 kan. Kalau 4 boleh 2-2. Rakaat pertama yang ni ikut imam. Rakaat kedua yang ikut depan. Rakaat ketiga di depan, yang 4 ke depan. Biar adil, engkau dapat 2 kali sujud dengan imam, aku dapat 2 kali sujud. Sampai macam tu sekali. 3 ni nama solat khauf. Yang keempat ni solat lain sikit. Namanya syiddatul khauf. Yang cara keempat. Dan 3 sembahyang tadi belum bersedaging. Masih lagi duduk panah jauh-jauh, tembak jauh-jauh. Duduk jauh-jauh lah. Yang ini dah bersedaging yang keempat ni. Sembahyang ketika sangat takut. Dalam bahasa Arab disebut syiddatul khauf. Dalam Rumi kata syah. Di syiddatul khauf. Boleh juga kot. Kami mengaji dulu syiddatul khauf. Dari bawah shin. Syiddatul khauf. Sama ada peperangan itu sudah sampai had beradab-radab. Maksudnya dah apa Rumi tu apa? Beradab. Bukan adab tu. Bukan B. Kalau siapa ada Jawi tengok Jawi. Fa. Beradab. Rumi jadi beradab. Beradab-adab. Macam perang beradab ke? Tumpang lalu saya nak perang macam tu. Kena tembak dulu lah. Beradab. Bukan. Ba, ra, alif, da, fa. Beradab. Bukan beradab. Bukan. P. Sampai had beradab-beradab dah. Ataupun bersedaging. Atau sekiranya pasukan muslimin berpaling. Ataupun bila berpaling daripada musuh, barang sedikit pun, paling sikit pun, niscaya tiada aman. Maksudnya mati kena tembak mati kena bunuh. Maksudnya memang dah perang. Tembak gitu. Kalau main panah. Kalau main pedang ting. Kalau naik kuda gitu. Ini sembahyang ni memang syiddatul khauf. Dia tak sama sembahyang tadi. Maksudnya kalau paling sikit mati. Dalam keadaan ini hendaklah pasukan itu bersembahyang ikut dapat. Maksudnya ikut dan ikut dapat. Sekati lah sembahyang je macam mana pun. Dapat berjalan kaki, cara jalan kaki. Jalan Allahu Akbar. Bismillah, alhamdulillah. Baca Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti kejap, tunduk. Malik Yawmiddin. Ya, tak kira dah. Kalau duk main pedang ting. Tak kira. Macam mana kalau panah. Baca Fatihah. Lepas tu rukuk. Sujud i'tidal. Macam tu je lah. Tak ada rukuk betul dah waktu tu. Buat isyarat-isyarat aja. Kalau menunggang kuda. Allahu Akbar. Baca Fatihah. Waladhdallin amin.
Sami Allahu Akbar. Gitu je. Dia tak kira dah, tak batal lah. Menghadap kiblat atau tidak? Menghadap kiblat pun boleh, tak menghadap pun boleh. Tengah pegang, kan? Dan sah mengikut antara satu dengan yang lain, sekalipun imam sebelah hadapan. Berjemaah juga. Malu kita dengan orang pegang. Pegang pun jemaah. Patutnya kata apa? Kalau dah berpegang macam tu, sembahyang seorang-seorang lah. Patutnya gitu kan? Tak. Jemaah juga. Jemaah juga. Tapi waktu tu tak kira dah. Imam ke mana? Mana imam? No, imam. Kejar imam. Kejar. Imam mana? Lah, imam duduk belakang. Macam tu lah. Imam tak rukuk lagi. Belum rukuk? Belum lagi. Tak apa. Dah rukuk belum? Dah. Macam tu. Tapi sebenarnya dia tak boleh cakap. Dia tak boleh. Tak dibenarkan bercakap dan berteriak. Tak benar. Dia tak boleh cakap lah. Tadi saya buat contoh bercakap kan. Saja melampau. Tak boleh cakap. Dia kena tengok aje. Sembahyang. Imam mana imam? Kat belakang. Dia kena, imam tak rukuk lagi. Macam tu. Dalam keadaan tu pun berjemaah juga. Kita baru je kena apa? Kena serang dengan selimut. Selimut nipis. Badan nampak ketul-ketul. Hari-hari angkat besi. Tapi nak tolak selimut tu, Allah, pukul 6. Allah, tak boleh. Allah, 6.45 lah sembahyang nanti. Kita ni. Padahal ni, jemaah ni. Ya Allah, malu. Imam duduk depan ke, imam duduk belakang, tak kira. Masing-masing menghadap di mana-mana pihak. Menghadaplah ke mana-mana pun. Tak kira menghadap dah. Okay? Diuzurkan perbuatan yang banyak. Seperti menetak musuh. Kalau nak kira, 1, 2, 3. Tak kira 3 gerakan, batal. Tak kira dah waktu tu. Takkanlah 1, 2. Kena berhenti kejap. Sebab nanti batal sembahyang. Kena tembak. Kena mati dengan tikam. Menetak musuh. Dengan berturut-turut beberapa kali. Dan harus mereka memegang pedang yang kena najis yang banyak. Maknanya kalau katalah dekat pedang tu banyak najis. Sebab gini, kalau ada najis ataupun ada darah, bukan najis, darah sedikit, maka sembahyang tu masih lagi sah, darah itu dimaafkan. Tapi kalau najis tu banyak, sembahyang itu bertukar jadi solat hormat waktu, sembahyang tu tak sah tapi wajib sembahyang, nanti wajib qada. Sebab tu dia kata banyak memegang pedang yang kena najis, yang mana najis tu banyak. Najis tu maksud darah yang banyak. Kerana terpaksa. Dalam keadaan terpaksa. Tetapi kena qada sembahyang itu kelak kerana keuzuran ini jarang berlaku. Nadir. Jarang berlaku, najis banyak pada pedang. Tapi kalau najis tu sikit, darah tu sikit-sikit pada pedang, sembahyang dia tak perlu qada. Sebab najis yang sedikit, darah yang sedikit tadi, dimaaf. Tapi kalau banyak, tak maaf, sembahyang tetap kena sembahyang. Cuma kalau dia boleh hidup sampai habis perang, maka dia wajib qada. Kalau dia mati dalam peperangan, kira sembahyang dia sah. Kira nak qada dia mati kan. Sungguh pun demikian, mereka tidak diuzurkan bercakap dan berteriak. Tak boleh bercakap. Dalam sembahyang tak boleh bercakap. Aduh. Macam tu sekali, hai sembahyang jemaah. Itulah kita macam mana? Kalah. Hai. Dalam tak, kalau logiknya dalam perang sembahyang asing-asing ataupun tak payah sembahyang Tak payah sembahyang sebab apa? Ini menegakkan kalimah Allah. Mempertahankan negara. Tapi ada juga jemaah. Cuma sedikit yang tak ada dalam kitab kita dah habis dah. Sikit bila perang tu, secara umum je perang tu, sebenarnya perang tu dia kadang-kadang perang dengan orang kafir. Okay. Yang kita cerita ni perang dengan orang kafir. Kadang-kadang dia perang juga, tapi bukan orang kafir, dengan orang Islam. Istilah dia panggil buruh. Islam perang dengan Islam. Pemerintah Islam yang adil, kemudian ada orang Islam tak puas hati. Rakyat dia tak puas hati. Perang. Tapi pemerintah Islam dengan Islam lah berperang. Bila perang tu yang mendapat rukhsah boleh tinggal kiblat tadi tu, yang masa perang tadi, hanya pemerintah yang adil aja. Yang buruh tadi tu tak dapat. Walaupun dia Islam, mungkin berbeza pendapat, tapi pemerintahnya adil elok aja. Dia yang tak puas hati. Kemudian dia perang. Bila perang, yang dapat hanya pemerintah yang adil aja.
Yang dapat apa ni? Dapat rukhsah sembahyang tadi, dapat rukhsah tak menghadap kiblat, hanya pemerintah yang adil. Dia panggil banyak Islam yang Islam, dia tak dapat banyak kelebihan. Dia dengan kafir je dapat. Malah kalau Islam yang Islam mati pun, mana-mana mati pun, kita tak panggil dia mati syahid dunia akhirat. Kalau perang dengan tentera kafir, dia panggil tentera kafir Marokah, dia panggil. Tentera kafir, yang mana kafir tadi dia nak rosakkan Islam, dia hina Islam, ataupun dia nak serang umat Islam, maka bila mati syahid dunia akhirat. Tak boleh mandikan apa. Tapi kalau Islam, walaupun buruh sekalipun, Islam tapi buruh, dia memerontak. Dia memerontak. Jadi bila dia memerontak, mati, mana-mana mati, dua-dua bukan dapat syahid dunia akhirat. Dapat syahid akhirat aja. Adakah yang memerontak tu kira berdosa ke apa tidak? Dia tengok juga pendapat tu. Dia tengok juga kenapa perang tu. Kadang-kadang percanggahan pendapat. Maka kalau dua-dua mati, boleh jadi dua-dua syahid. Pihak ni pun syahid, pihak ni syahid. Dia tengok juga keadaannya. Sebab kadang-kadang Islam juga yang dalam siri peperangan dalam Islam yang paling menyayat hati lah, dia panggil perang Jamal. Islam. Sahabat Nabi kan sahabat Nabi. Dua-dua. Habis macam mana tu? Masing-masing ada ijtihad masing-masing, dua-dua betul. Dua-dua betul. Tapi adalah panjang lah. Adalah tali barut, ada je tali barut kat mana-mana. Ada kaki laga, semua ada yang melaga kan. Cuma sahabat Nabi, Sayyidatina Aisyah duduk belah sini, Sayyidina Ali apa, Muawiyah lain. Padahal dua-dua Nabi jamin syurga. Muawiyah fil jannah, Ali fil jannah. Dua-dua masa Nabi hidup, Nabi sebut. Bila Nabi wafat, ada perang Jamal panggil. Berlaku perang tu, dua sahabat, dua kelompok. Dan sahabat lain, engkau nak pergi siapa? Lawan kali sahabat ramai, sahabat perang. Tapi itu cerita lain, panjang. Jadi kalau katalah berperang Islam sama ada perang dua-dua pendapat tu betul, boleh kita kata, ataupun satu tu buruh, dia memberontak, tetap juga mati, tak dapat mati syahid. Syahid dunia akhirat. Kalau nak syahid pun syahid akhirat. Dengan maksud mandi kapal sembahyang tanam, dekat akhirat nanti rupa-rupanya syahid. Walaupun dua pihak yang bertentangan, tapi Islam. Jadi Islam tak dapat kelebihan ni. Kelebihan tinggalkan kiblat apa semua tak dapat. Buruh ni apa dia buruh? Pemberontak Islam memerangi kerajaan dengan senjata. Itu buruh. Jangan suka-suka je kat orang buruh. Setakat buat demonstrasi sikit, demonstrasi aman, tak nama buruh. Dia memerangi pemberontak Islam, pemberontak tapi Islam dengan senjata. Dia Islam, dia perang dengan Islam juga dengan senjata. Itu baru buruh. Kalau setakat duduk ramai-ramai itu kan, tak buruh. Itu bukan kira buruh tu. Tapi orang duk cakap buruh, bukan buruh. Habis. Akan datang hukum memakai pakaian. Habis dapat sembahyang. Uish. Laju juga. Ada lagi. Sembahyang jenazah lepas ni. Tapi sebelum bab sembahyang jenazah, bagus juga bab ni, hukum memakai pakaian. Maksudnya sutera boleh pakai tak? Kenapa orang lelaki tak boleh pakai mask? Sutera pula ada tak yang boleh pakai? Ada sutera orang lelaki boleh pakai. Kalau sutera sikit-sikit, buat kat sini sikit, letak, bukan sutera semua. Ada kan baju-baju. Boleh pakai ke tak? Boleh. Kalau sikit, banyak mana pula tu? Sutera pula berapa jenis? Ada jenis-jenis sutera. Ada sutera yang dicampur dari awal tu, daripada ulat sutera tu, dia kepompong tu, dia campur siap-siap dengan cotton masa pembuatan. Boleh pakai ke tak? Ada yang original. Dia orang yang duk pakai batik-batik tu hati-hati. Batik yang kerajaan ni kena pakai batik hari-hari tertentu kan. Batik yang mahal-mahal tu hati-hati. Batik Terengganu ke apa. Hati-hati baju tu. Sebab dia buat daripada tu. Jadi orang lelaki tak boleh pakai. Ada yang orang lelaki boleh pakai. Batik nenas. Batik pula. Sutera nenas pernah dengar? Sutera nenas. Sutera dibuat pada nenas. Kita akan bahas bab pakaian dan termasuk bab perak dan emas. Lelaki, perempuan akan datang. Wallahu alam. Tangguh lu. Sering tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum.